Okey, Assalamualaikum. Okey, topik kedua yang penting untuk kencing manis. Inilah topik. Yang pertama tadi sarapan kan. Okey, yang kedua kepentingan nutrisi sel untuk sel. Mengapa nutrisi penting untuk kesihatan badan? Okey, selain daripada topik glycemic index, topik ini juga sangat penting sebab dia berkaitan dengan sel. Sel ni kunci utama badan tu sihat ataupun tidak. Sebab kesihatan badan berpunca daripada sel. Okey, sebab sistem dalam badan kita ni bermula dengan sel. Jadi kebanyakan orang bila sakit sakit kencing manis, dia akan makan ubat sakit kencing manis. Bukan dia berikan makanan yang baik untuk sel. Jadi selagi tak berikan makanan yang baik untuk sel, selagi itulah sel yang dah rosak akibat kita sakit tadi tidak dipulihkan, tidak boleh sembuh lah kan orang kata. Okey, kenapa saya kata nutrisi sel ni penting? Okay, saya terpaksa buat video sebab saya belum mahir lagi menggunakan live stream. Jadi tak apalah. Okay. Okay, kenapa saya cakap sel tu penting? Sebab itulah kejadian tubuh manusia. Inilah kejadian tubuh manusia mengikut sains. Okay. Yang pertama, tubuh kita mempunyai blok-blok sel seperti batu bata. Andaikan kita ada dalam tubuh ni sel diibaratkan macam batu bata. Okey, sebab daripada sel dia akan menghasilkan tisu-tisu dalam badan. Okey, itu proses kejadian manusia. Bermula daripada sel yang berbentuk seperti batu bata, kemudian menghasilkan menjadi tisu, kemudian menjadi tisu-tisu badan. Setelah itu akan menjadi organ-organ utama dalam badan. Itulah asal-usul organ yang mana ia bermula daripada sel. Okey, organ-organ utama ni kita ni biasalah jantung, hati, perut, usus, kan, pankreas. Itulah bila organ tu dah rosak, itulah yang menyebabkan kita sakit. Pelbagai penyakit datang. Okey, selepas organ, ia akan menjadi sistem badan yang mana saliran darah dan pernafasan menjalankan proses pengaliran darah, di mana sistem kita boleh bernafas kan. Kemudian itulah nombor yang terakhir sekali jadinya badan, tubuh badan kita, fizikal badan kita. Itulah dia punya, orang kata, rantaian ataupun kejadian asal tubuh badan manusia ni bermula daripada sel. Jadi kunci utama yang kita perlu tahu adalah bagi makanan yang baik untuk sel dalam badan. Okey, ini untuk kurus lah. Untuk kurus. Ni bila kita fokus untuk kencing manis, formula dia tetap sama. Diet, makan sihat. Tapi bila kita dah kencing manis tapi kita kurus je, tak gemuk pun, itu tak bermakna kita perlu derhaka ataupun panggil sesat dalam permakanan. Okey, makanan yang salah tak semestinya. Sebab bila kita dah kurus tu, disebabkan kadang-kadang dia berpunca daripada penyakit kencing manis kan. Okey, sebab otot kita menyusut. Kena ingat bila kencing manis tu, bila makin menurun berat badan, bukan bermakna dia sihat, tapi sebabkan otot dia menyusut kerana faktor-faktor gula yang tinggi dalam badan. So formula dia sama, kencing manis dengan untuk turun berat badan ni formula dia samalah. Formula sihat memang sama dengan kurus. Cuma kalau orang nak kurus lagi, dia kena pandai-pandai sendirilah untuk manage dia punya kalori. Okay. So ini untuk turunkan berat, dia kena pandai kalori, meal plan, hormon kortisol. Ni
untuk mereka yang ingin menurunkan berat badan lah. Kan? So dia punya formula sama je. Cuma bagi untuk kencing manis yang tak nak turunkan berat badan, just enjoy je makan makanan sihat tu, kan? Jadi tak perlu tak perlulah, cuma banyakkan makan lah. Banyakkan makan tapi makan yang sihat. Itu nak formula nak naik berat badan pula. So ini macam mana jika yang mengamalkan kopi kurus kena kencing manis, darah tinggi atau penyakit komplikasi jantung? Macam mana tu? Ada yang amalkan kopi kurus semata-mata untuk untuk kurus. Dia nak kurus tapi dia mengamalkan kopi, tapi dia kena kencing manis. Dan juga penyakit-penyakit yang lain ni. Sebab dia tak tahu, sebab kita tak tahu kandungan kopi yang kita beli tu adakah selamat, adakah tidak tinggi gula. Itulah kita semua kena alert. Ni berbalik semula kepada perkara asas, iaitu sel. Perkara pertama kita kena repair ialah sel, bukan pankreas ataupun jantung tu. Nampak tak kesilapan kita? Kesilapan kita sebab kita bagi makan ubat untuk tahan sakit. Bukan kita bagi makan pada tubuh badan kita. Bukan kita bagi makan pada sel tubuh badan kita. Jadi sel tak dapat makanan yang baik tu untuk pulihkan kesihatan dalam badan. Penyakit bertahun-tahun, malah ada yang berbelas tahun dan berpuluh tahun pun sukar nak disembuhkan, sukar untuk dipulih, sebab kita tiada ilmu. Ilmu tu sangat penting. Ilmu pemakanan terutamanya sangat penting untuk kita sihat. Bila kita sihat ni mudah untuk beribadah. So orang yang ada penyakit sebenarnya badan mereka mula rosak pada fasa ketiga kejadian tubuh manusia, iaitu organ. Kalau orang kencing manis, organ yang akan diserang adalah pankreas. Mana bila dah pankreas rosak, dia akan menyebabkan komplikasi jantung. Macam-macam ni kalau dia kencing manis. Penyakit lain pun akan senang untuk jadi. Dia macam kencing manis ni pintu-pintu untuk penyakit lain masuk, penyakit lain datang. Sebab itulah penyakit kencing manis ni memang kena jaga, kan? Sampai bila kita nak bergantung pada ubat. So persoalannya macam mana nak pulihkan sel tu? Macam mana nak pulihkan sel tu? Macam ni. Masalah yang berlaku dengan sel. Sel ada tiga masalah dia. Pertama, sel lemah. Kedua, sel rosak. Ketiga, sel mati. Semuanya berpunca daripada pola pemakanan kita, yang kita ambil makanan yang tinggi gula, tinggi garam, tinggi kalori, tinggi minyak, tinggi lemak, kan? Dan yang paling malang, kadang-kadang tu seharian kita masukkan ke dalam tubuh kita makanan yang tidak berzat, yang tiada zat. Itulah punca sel kita rosak. Satu-satu cara untuk repair sel adalah ambil nutrisi. Sebab nutrisi ni boleh bekalkan makanan yang baik untuk sel. Sebab apa? Tengok sini. Nutrisi ni merupakan makanan yang tubuh perlu dan makanan yang boleh diserap oleh badan dan diagihkan kepada seluruh sel dalam badan manusia. Dalam nutrisi ada makronutrisi dan juga mikronutrisi. Apa itu makronutrisi? Makronutrisi itu makanan yang berat lah. Contoh macam karbohidrat kompleks, protein dan juga serat. Itu adalah makronutrisi. Makanan ruji kita, karbohidrat ni daripada sumber nasi, tepung ataupun keledek ataupun roti. Tapi kita kena pandai pilih yang sihat untuk tubuh badan, yang mana yang tidak tinggi gula. Mikronutrisi ni adalah vitamin-vitamin dan mineral-mineral yang ada dalam makanan tu. Macam dalam nutrisi ada 16 jenis vitamin dan mineral. Ini macam biasalah nutrisi yang biasa kita gunakan. Nutrisi ni namanya Herbalife Nutritious Mixed Soy Protein Drink, based on soya lah. Selain daripada nutrisi ni, bagi yang tak boleh nak makan soya, kita ada juga sediakan susu, based on susu. Nama dia Formula One Sport, warna hitam. Tapi yang paling asas sekali, bagi mereka yang je, boleh ambil yang ni Formula One Shake. Perasa cookies and cream ni paling sedap.
Herbrush Nutrition adalah jenama nombor 1 di dunia dalam gabungan produk pergantian makanan dan suplemen protein. Okey. Formula One Nutritious Meat Soy Protein Drink adalah hidangan lazat dan berkhasiat untuk memberikan protein tinggi serta nutrien penting lain untuk memulakan hari anda. Setiap shake dipenuhi 16 jenis vitamin dan mineral, serat dan juga sumber antioksidan. Pengambilan harian Formula One Nutritious Meat Soy Protein boleh membantu menyokong program pengurusan berat badan dengan senaman yang sederhana. Okey, dia formula dia memang tetap sama lah. Saya akan beritahu tetap sama dengan kencing manis ni, pesakit kencing manis. Formula dia tetap sama. Yang penting dia kita bekalkan sel badan kita dengan makanan yang sihat ni. Okey, kalau kita tak mau kurus tak apa, just minum je shake ni sebagai nutrisi harian, sebagai sarapan harian, dan elakkan makanan yang tinggi gula. Kadang-kadang orang ingat makanan yang tinggi gula ni daripada yang manis-manis je. Tak semestinya. Sebab nasi tu tak manis, tapi kenapa dia tinggi gula? Sebab dia adalah karbohidrat. Okey, segala jenis karbohidrat biasanya tinggi gula, terutama nasi putih. Okey, tapi kita boleh makan nasi putih. Berbanding daripada makan kuih, better kita ambil nasi putih. Cuma boleh ambil dalam sukatan yang dibenarkan. Okay, sebab itulah ada KKM sarankan kita untuk ambil makan suku-suku separuh. So jumlah karbo yang kita ambil tidak terlampau tinggi. Dan selain daripada itu, dia ada jenis banyak vitamin dalam ni. Ada protein, ada vitamin C, ada vitamin E, fiber dan juga kalsium, vitamin A. Semua yang sel-sel tubuh badan kita perlukan untuk sihat. Okey. Sebabnya kita ambil shake ni sebab dekat Malaysia memang susah lah nak dapat. Kalau kat kedai-kedai makan, semuanya ada makanan yang tinggi gula. Contoh nasi lemak kan. Nasi lemak sangat tinggi gula, roti canai sebab dia dibuat pada tepung dan minyak dan digoreng kan. Dan dibancur dengan minyak, dengan gula, susu. Itu semua menyebabkan kita punya insulin spike. Jadi kena hati-hati dengan sarapan yang sebegitu. Okey. Jadi lebih baik kita makan makanan yang sihat, makanan yang boleh repair sel dalam tubuh badan kita berbanding kita makan makanan yang tidak sihat. Bukan bermakna kita tak boleh langsung ambil makanan yang tidak sihat tu, cuma kita kena jadikan makanan sihat ni sebagai tabiat harian kita. Jadi makanan hari-hari lah. Kalau sesekali teringin tu bila dah okey sikit, just boleh sekali-sekala, tapi hati-hati sebab kita ada penyakit kan. Mungkin dalam sebulan sekali boleh lah. Cuma kita nak ajar orang ambil dalam 21 hari supaya ia kekal menjadi tabiat makan kita yang sihat. Okey, seterusnya ni adalah nutrisi teras ni yang basic. Biasa orang tanya saya, kalau kencing manis ambil apa? Biasa kalau kencing manis, saya biasa suggest ambil shake, Formula One shake tadi tu dengan fiber. Sebab apa saya suggestkan fiber? Sebab fiber ni kita boleh ambil limit dia lebih. Sebab fiber ni dipercayai oleh sains, dia pakar saintis pun, dia boleh diambil oleh pesakit kencing manis untuk apa? Untuk pulih. Untuk bagi kita sihat, lebih sihat sebab dia biasanya tanpa gula. Biasanya dia fiber ni memang doktor-doktor pun biasanya okey, awak kena makan sayur banyak, kena makan buah-buahan yang banyak yang tinggi serat. So kita kena ambil serat yang lebih bila kita ada kencing manis supaya kita lebih sihat, dapat lebih banyak vitamin dalam tu. Sebab itulah saya suggestkan ambil Formula One shake dan juga fiber. Tapi yang ini adalah teras. Nutrisi teras tu basic lah, asas minuman, asas sarapan yang sihat. Kenapa? Sebab aloe vera fungsi dia untuk hidrasi, fungsi dia untuk menjadi akali kepada ataupun fungsi dia dalam menetralkan dalam badan kita. Kalau badan kita ni macam tak sihat ke, sakit perut ke, migraine ke, boleh kita ambil aloe vera ni sebab dia boleh menetralkan dalam badan kita. Sebab itulah saya galakkan untuk teras ni. Tak kisah, boleh je bermula dengan Formula One shake sebab itu basic. Ini adalah pilihan. Okey, pilihan sarapan 1-2 kita. Jadi yang kedua adalah T-Mix. T-Mix ni fungsi dia untuk bagi tenaga lah. Pertama, tenaga, dia fungsi dia ada 5. Senang je kita nak ingat A, B, C, D, E.
Okey, A tu untuk antioksidan. Okey, anti penyakit lah, dia macam ibarat askar lah yang melindungi badan kita daripada serangan penyakit. Okey, dia melindungi, tapi dia tak mampulah kalau macam COVID ni, itu kan virus. Jadi dia mungkin boleh bantu untuk kita kuatkan diri kita semasa kita terkena penyakit. Okey. Lepas tu B, burn fat, dia boleh bakar lemak. Yang ketiga C, cleansing, dia boleh cleansing kita punya tubuh badan. Lepas tu dia boleh detox. Okey, tak perlulah cari sumber-sumber detox yang lain. Lagi satu yang paling best ni, dia energy, dia bagi kita tenaga. Memang bertenaga lepas minum T-Mix ni. Sebab dia kita boleh lebih cerah mata, lebih segar kita punya otak. Kalau kita bangun awal pagi, kita minum T-Mix ni, memang auto bertenaga, tak mengantuk gitu. Okey, atas pengalaman sendirilah. Okey, yang ketiga tu nutrisi. Itulah makanan yang saya sarankan dalam program Repair Cell ni, sebab nutrisi tu sangat-sangat membantu untuk pulihkan semula kita punya sel dalam tubuh badan. Jadi itu je lah topik bagi nutrisi sel. Kenapa kita perlukan makanan nutrisi ni untuk baiki sel dalam tubuh badan kita.